Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk minggu ni adalah tenaga. Okey, tajuk pertama adalah tenaga dan sumbernya. Okey, maksud tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, tenaga dapat diperolehi daripada pelbagai sumber. Okey, antara sumber-sumber tenaga. Okey, sumber tenaga pertama adalah matahari. Okey, matahari adalah sumber tenaga yang paling utama digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Seterusnya, nombor 2, air, sumber tenaga air. Air menggerakkan turbin di dalam empangan untuk menjana elektrik. Okey, seterusnya nombor 3, biogesim. Biogesim bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Contohnya kayu api, sisa tanaman atau tinja haiwan. Okey, yang keempat, sumber tenaga angin. Okey, angin menggerakkan kinci angin untuk menjanakan elektrik. Okey, yang kelima adalah bahan nuklear. Bahan nuklear digunakan untuk menjana elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Contohnya uranium. Okey, yang keenam, bahan api folis. Okey, bahan api folis ni adalah sumber utama penjanaan elektrik dan menggerakkan kenderaan. Okey, contoh dia petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, sumber tenaga last sekali adalah ombak. Okey, ombak menggerakkan turbin dalam laut dan menjana elektrik. Tajuk seterusnya adalah bentuk tenaga. Okey, jom kita tengok video. Cikgu, ada berapa bentuk tenaga ya cikgu? Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Mari kita kenali 9 bentuk-bentuk tenaga dalam setiap situasi berikut. Bentuk tenaga yang pertama adalah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Bentuk tenaga yang kedua ialah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Yang ketiga ialah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Yang keempat ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Yang kelima ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Yang keenam ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biogesim atau bateri. Yang ketujuh ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Yang ke-8 ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Yang terakhir adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Tajuk seterusnya adalah perubahan bentuk tenaga. Jom sama-sama kita lihat contoh perubahan bentuk tenaga. Okey, contoh pertama. Okey, semasa mengayuh basikal. Okey, tenaga kimia bertukar menjadi tenaga mekanikal. Okey, penjelasannya, semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga mekanikal. Pergerakan
kaki dan basikal. Contoh kedua, menghidupkan televisyen. Okey, tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Okey, penjelasannya, ketika menghidupkan televisyen, tenaga elektrik di dalam litar elektrik televisyen yang digunakan berubah kepada cahaya, imej dan tenaga bunyi. Okey, seterusnya menyalakan api. Tenaga asal dia tenaga kimia. Okey, dia bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, penjelasannya, semasa api menyala, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, seterusnya menyalakan lampu suluh. Okey, asal dia tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Terus berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, penjelasan dia dekat sini. Ketika menyalakan lampu suluh, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik dalam litar elektrik lampu suluh tu. Okey. Kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Mentol menjadi panas dan tenaga cahaya mentol menyala. Okey, tajuk seterusnya adalah tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Jom kita tengok video yang disediakan. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui ya cikgu. Don, oi cantiklah rumah kau ni Don. Tepi pantai tu. Biasa-biasa je rumah aku ni Samion. Aku nak tanya satu soalan lah kat kau ni Don. Engkau pakai sumber tenaga apa Don untuk kipas lampu rumah kau ni Don? Kat sini mana ada TMB Don? Samion, aku pakai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga ni ada dua Samion. Yang pertama boleh diperbaharui, iaitu sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maksudnya tenaga itu kita akan ada je selalu, tak habis-habis. Yang kedua ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, iaitu sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ni ada 5 Don. Yang pertama, matahari. Kau tengok bumbung rumah aku tu. Ada panel suria. Jadi rumah aku ni akan sentiasalah ada elektrik, ada sumber tenaga. Okey. Yang kedua, kau tengok ombak. Ombak wujud secara semula jadi. Ada turbin dekat tepi hujung sana tu Don. Ia digunakan untuk menjana tenaga. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang ketiga adalah angin Don. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Kau tengok tu kincir angin. Sentiasa berpusing jika ada angin. Yang keempat ialah air Samion. Air ni sentiasa ada di persekitaran kita Samion. Ada empangan dekat hujung sana tu Samion. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjana tenaga elektrik Samion. Yang terakhir adalah biogesin Samion. Biogesin ni sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Macam tu ya. Jadi apa pula contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui Don? Cerita sikit dekat aku. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini ada dua Samion. Yang pertama ialah bahan api fosil. Bahan api fosil ini akan habis pada suatu hari nanti. Contohnya bahan api fosil ialah arang batu, gas asli dan petroleum. Yang kedua ialah bahan nuklear Samion. Bahan nuklear seperti uranium adalah terhad. Hebatlah engkau ni Don. Baru aku faham apa itu sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okey, untuk tajuk dah sekali adalah berhemat menggunakan tenaga. Kerana
untuk mengelakkan pembaziran tenaga dan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, untuk latihan boleh buka buku muka surat 140. Assalamualaikum.